Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Atika binti Marasid. So, pada hari ini saya akan menceritakan tentang konsep syaitan dari segi metodologi Hindu. So, hari ini kita akan belajar mengenai syaitan Ravana. Alright, pertama sekali kita akan mengenali siapa itu Ravana. Okey, di sini Ravana merupakan raja syaitan yang berkepala 10. Penculikan Sita akhirnya menyebabkan kekalahan Ravana yang telah dibunuh oleh suami Sita iaitu Rama. Ravana memerintah sebuah kerajaan di Lanka di mana dia telah menghalau saudaranya sendiri iaitu Kubra. Dan seterusnya, festival Ramlila pula merupakan satu pertandingan tahunan yang popular di India iaitu kemuncak bagi kekalahan Ravana dan pembakaran patung syaitan yang besar. Ravana telah digambarkan mempunyai 10 kepala dan 20 lengan dengan jelas di dalam lukisan Raja Shakti mengenai peristiwa Ramayana terbang pergi bersama Sita, bergaduh bersama Rama dan duduk bersama sekumpulan dewa iblisnya. Okey, seterusnya pula kita akan belajar mengenai konsep Ravana mengikut Hindu. Alright. Mengikut agama Hindu, peristiwa Rama mengalahkan Ravana telah menunjukkan satu kemenangan. Kepulangan Rama sambil membawa isterinya itu disambut dengan meriah iaitu dengan menyalakan lampu dan berpesta. Maka ini sama dengan perayaan Deepavali yang disambut oleh agama Hindu iaitu berkaitan dengan cahaya. Bagi masyarakat Hindu, mereka percaya bahawa simbol cahaya merupakan cahaya yang dapat menumpaskan kejahatan atau kegelapan dan ianya menjadi pegangan utama bagi semua masyarakat Hindu di dunia ini, termasuklah pada zaman moden sekarang. Di sini saya akan terangkan tentang ciri-ciri Ravana. Melalui buku yang ditulis oleh Anand Neelakantan, Ravana dalam agama Hindu dikenali sebagai raja syaitan yang berkepala 10 dan juga mempunyai 20 tangan. Jadi mengikut mitologi, Ravana berkepala 10 kerana melambangkan 10 sifatnya iaitu Kama, nafsu, Krodha, kemarahan, Moha, hayalan, Lobha, ketamakan, Mada, marwah, Matasyarsha, iri hati, manas, fikiran, budi, akal, cipta, kehendak dan ahamkara ego. Hal ini menunjukkan bahawa Ravana merupakan seorang yang sangat bersemangat untuk melakukan sesuatu perkara sepanjang hidupnya. 10 kepalanya ini juga melambangkan kebaikannya dan juga keburukannya. Selepas mengetahui ciri-ciri Ravana, kita akan belajar mengenai sifat-sifat Ravana. Mengikut artikel yang ditulis oleh Gayatri Iyer, Ravana merupakan seorang yang berpendidikan tinggi. Kerana Ravana merupakan penguasa bagi 4 Veda iaitu Rig Veda, kitab tertua, Yajurveda, Samaveda dan Atharva Veda. Dia juga telah menguasai 6 syastra iaitu Vedanta, Darshan, Yoga Darshan, Sankhya Darshan, Vaisheshik Darshan, Nyaya Darshan dan Mimamsa Darshan. Veda merupakan kitab tertua yang wujud di dunia dan hanya diturunkan kepada mereka yang bijaksana sahaja. Manakala syastra merupakan sastra seperti puisi. Ini telah membuktikan bahawa Ravana merupakan seorang yang berpendidikan tinggi dan juga bijaksana. Selain itu, Ravana juga dikenali sebagai seorang yang sangat mahir dalam muzik vokal dan alat-alat muzik. Sebuah alat muzik yang dipanggil sebagai yal telah diciptakan dengan menggunakan sarafnya sendiri. Dan sarafnya sendiri ini telah digunakan sebagai tali bagi sal ini.
lalu digunakan untuk menghiburkan Raja Siwa untuk memohon rahmat dan belas kasihan daripadanya disebabkan Ravana telah membuat kesalahan. Selain itu juga, Ravana juga dikenali dengan sikap sombongnya. Sifat sombong Ravana dapat dilihat apabila dia hanya meminta perlindungan dari Brahma bahawa tiada Tuhan, syaitan lain, Kinar atau Gandharv yang boleh membunuhnya. Disebabkan itu, Ravana tidak memohon perlindungan agar dia dilindungi daripada manusia. Sifat lain yang diceritakan tentang Ravana ialah kebodohan dan sikap tergesa-gesanya. Ini dapat dibuktikan dengan peristiwa apabila Ravana tidak menghiraukan amaran daripada Marica dan Mandodari dan dia terus meneruskan rancangannya untuk menculik Sita, iaitu isteri kepada Rama. Dan ini telah menyebabkan kejatuhan Ravana. Akhirnya dia telah pun dibunuh oleh Rama. Okey, seterusnya pula ialah asal-usul Ravana. Dalam agama Hindu, Ravana dikenali sebagai Raja Syaitan yang berkepala 10 dan merupakan seorang ketua di Lanka. Ayahnya ialah Visrasas, iaitu anak kepada Pulastya, salah satu pencipta Prajapati, dan ibunya ialah Nikasa dan juga syaitan dari keturunan syaitan kanibal. Ravana telah memperoleh tahta setelah dia sendiri mengusir saudaranya, iaitu Kobra, dewa kekayaan dari negara itu. Ravana merupakan salah satu hidupan yang paling berkuasa yang telah lahir di dunia. Dahulu, Ravana bukanlah seorang yang jahat atau dikenali sebagai syaitan. Walau bagaimanapun, di dalam Ramayana telah menceritakan bahawa Ravana telah melanggar perintah raja dan juga telah menculik Sita, iaitu isteri kepada Rama. Menurut legenda, Ravana telah melanggar perintah raja apabila dia berhajat untuk membawa gunung Kailash yang merupakan tempat tinggal dan tempat istirahat Raja Shiva untuk mengalukan kehadiran ibunya. Gunung Kailash ini dikatakan milik Raja Shiva. Disebabkan itu, Raja Shiva murka terhadap Ravana. Kisah Ravana ini juga telah memberi kesan kepada masyarakat Hindu. Daripada kisah Ravana ini telah membawa kepada satu perayaan yang disambut oleh agama Hindu sehingga kini, iaitu sambutan Dussehra. Dussehra merupakan peristiwa yang menunjukkan kemenangan kebaikan melawan kejahatan. Di sebalik perayaan ini, ia merujuk kepada kemenangan Rama, iaitu kebaikan ke atas Ravana, kejahatan. Pada akhir perayaan ini, patung-patung yang melambangkan kejahatan akan diangkat tinggi dan dibakar oleh penduduk. Ini untuk menunjukkan kepada semua rakyat bahawa setiap perbuatan yang baik akan mengatasi sesuatu yang jahat. Dussehra menandakan hilangnya sifat negatif atau buruk dalam diri kita dan menunjukkan kepada permulaan yang baru dalam kehidupan. Maka dengan itu, kisah Ravana ini telah mengajar penganut agama Hindu bahawa walaupun kejahatan itu lebih berkuasa dari kebaikan, suatu hari nanti kebaikan tetap akan menang. Dan menurut Amir Kolam, Ravan Dahan merupakan sebuah patung yang mewakili Ravana yang akan dibakar ketika ritual yang dilakukan semasa hari Dussehra. Selain daripada konsep kebaikan melawan kejahatan, ia juga merupakan konsep kemenangan cahaya ke atas kegelapan. Dussehra ini biasanya disambut dengan sangat meriah dan penuh tradisi, serta setiap kampung dan bandar akan memasang cahaya di sekeliling kampung tersebut. Tepat pada hari Dussehra itu, patung Ravana
yang dibina kebiasaannya sangat besar dan dibakar sambil disaksikan semua penduduk untuk mengajar mereka bahawa kebaikan akan sentiasa menang melawan kejahatan. Ravana juga mempunyai matlamatnya sendiri, iaitu beberapa perkara yang ingin dia lakukan semasa dia masih lagi hidup. Walaupun Ravana merupakan pengikut kepada Dewa Siwa, namun dia berkeinginan untuk menundukkan Siwa. Jadi, suatu hari, Ravana telah pun pergi kepada kediaman Siwa, iaitu Gunung Kailash, seperti yang diceritakan sebelum ini. Ravana ingin mengangkat gunung itu dan membawa gunung tersebut kepada tempatnya. Kenderaan Siwa, iaitu Nandi, telah pun memberi amaran kepada Ravana bahawa dia tidak dibenarkan masuk ke wilayah itu disebabkan Siwa dan isterinya sedang berehat. Namun, disebabkan sifat keras kepala Ravana, dia tetap ingin mengambil gunung tersebut secara paksa. Dan dia telah mengangkat gunung tersebut dengan tubuhnya sendiri. Apabila Siwa perasan akan hal tersebut, maka dia terus meletakkan kakinya ke atas gunung tersebut. Dan ini telah menyebabkan gunung tersebut jatuh ke bawah bersama Ravana di bawahnya. Ini telah menunjukkan matlamat Ravana untuk memiliki gunung Kailash tak dapat dicapai. Disebabkan peristiwa itu, Ravana telah memohon maaf dengan memotong salah satu kepalanya untuk dijadikan alat muzik Veena atau dikenali sebagai yan untuk menyampaikan lagu buat Siwa. Selain itu juga, Ravana ingin membalas dendam terhadap apa yang telah berlaku kepada kakaknya Supranaka. Supranaka merupakan seorang wanita yang cantik dan menawan. Namun, dia telah menjadi seorang yang hodoh atas sebab beberapa perkara. Supranaka membesar menjadi seorang wanita yang cantik seperti ibu dan neneknya. Dia telah berkahwin secara rahsia dengan suaminya yang merupakan seorang putera Davana. Dan di dalam satu kejadian, Ravana secara tidak sengaja membunuh abang iparnya itu. Dan ketika berjalan-jalan di hutan Dandaka, Supranaka telah jatuh cinta terhadap Rama. Namun dia dikatakan tidak layak kerana Rama telah berjanji untuk berkahwin sekali sahaja. Lalu dia menyuruh Supranaka pergi kepada Lakshman dan Lakshman pula menyuruh dia pergi kepada Rama semula. Apabila diperlakukan seperti itu, Supranaka merasakan bahawa dia telah dipermainkan oleh mereka berdua. Dan Supranaka telah cuba untuk menyerang Sita, iaitu isteri kepada Rama. Namun tidak berjaya apabila telinga dan hidungnya telah dipotong oleh Lakshman. Ini telah menyebabkan dia menjadi seorang wanita yang bodoh. Ravana, iaitu abang kepada Supranaka, akhirnya telah membalas dendam terhadap perbuatannya dengan berperang bersama Rama. Namun telah tewas apabila dibunuh oleh Rama. Apabila menceritakan tentang tugas bagi Ravana, tugas Ravana tidak diceritakan secara spesifik. Namun salah satu perkara yang dilakukan oleh Ravana ialah memerintah Lanka. Ravana merupakan seorang pemerintah Lanka setelah dia mengusir saudara tirinya Kubera. Dia juga telah menculik Sita, iaitu isteri kepada Rama. Hal ini disebabkan Supranaka, iaitu kakak kepada Ravana, telah meminta dia untuk membalas dendam bagi pihaknya. Dia telah pun dicederakan oleh Lakshman apabila hidung dan telinganya telah dipotong seperti yang diceritakan sebelum ini. Bukan sekadar itu, malah Supranaka telah mengapi-apikan Ravana dengan mengatakan bahawa Sita adalah seorang wanita yang sangat cantik. Maka dengan itu Ravana telah bertegas untuk memiliki Sita dan menculiknya. Ravana telah menculik Sita ketika Rama keluar dari rumah bagi memburu
Rusa ajaib yang merupakan seekor rusa yang dijelmakan oleh Ravana sendiri sebagai perangkap. Selepas menculik Sita, dia terus membawa Sita ke negaranya iaitu Lanka. Penculikan Sita ini telah menjadi titik permulaan kepada kekalahan Ravana. Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya peperangan antara Rama dan Ravana. Sita iaitu isteri kepada Rama telah dilarikan oleh Ravana secara paksa. Dan ketika itu Ravana telah berubah menjadi seorang hermit dan Sita tidak akan mungkin untuk menolak pelawaan Ravana. Di sini, hermit merupakan satu watak yang suci dan dipandang tinggi oleh masyarakat Hindu pada waktu tersebut. Disebabkan itu, Sita tidak berani untuk menolak permintaan atau pelawaan hermit yang ketika itu merupakan jelmaan Ravana ketika hermit datang ke rumahnya. Disebabkan perasaan gerun dan takut keseluruhan generasinya disumpah oleh hermit, maka Sita tetap mengikut hermit, membawanya pergi ke tempat tinggalnya. Okey, akhir sekali kita akan menceritakan tentang bagaimana Ravana ini dihapuskan. Saat kejatuhan Ravana adalah ketika dia mulai jatuh cinta kepada Sita. Walaupun hakikatnya Ravana telah berkahwin bersama Mandodari, iaitu seorang wanita yang sangat cantik, namun matanya telah terpegun saat melihat Sita. Dia menganggap bahawa Sita adalah wanita yang paling menarik yang pernah dijumpainya. Oleh itu, dia ingin menjadikan Sita miliknya. Dan dari sinilah bermulanya saat kejatuhan Ravana. Kisah kematian Ravana disebabkan oleh pertempuran antara Ravana dan Rama. Pertempuran ini berlaku kerana Ravana telah menculik Sita iaitu isteri kepada Rama dan dibawa ke Lanka menggunakan kereta udaranya ketika Rama sedang keluar berburu rusa ajaib iaitu rusa yang dijelmakan oleh Ravana. Tindakan Ravana ini disebabkan saudara perempuannya iaitu Supranaka yang telah jatuh cinta kepada Rama namun dirinya telah dilukakan oleh Lakshman. Apabila Rama datang untuk menuntut isterinya semula iaitu Sita, Ravana dan Rama telah bertempur bersama. Pada permulaan, Ravana telah menyerang Ravana dengan memanah mukanya sehingga Ravana jatuh pingsan. Apabila Ravana tersedar semula, mereka kembali berperang dan Ravana telah menggunakan senjata rahsianya untuk menempaskan Ravana iaitu Brahmastra. Brahmastra ini merupakan senjata yang istimewa yang telah dibuat oleh Brahma. Sambil berdoa dan menggunakan seluruh tenaganya, Rama telah menyasarkan senjata tepat ke arah jantung Ravana dan tepat mengenai sasaran. Ini menyebabkan Ravana terus jatuh ke tanah akibat daripada panahan yang diterima tepat pada jantungnya dan mati. Disebabkan sebelum ini Ravana hanya meminta agar tidak dibunuh oleh mana-mana Tuhan dan syaitan, maka dia boleh dibunuh oleh Rama iaitu seorang manusia biasa sahaja. Dan inilah merupakan riwayat terakhir Ravana dan telah dibunuh oleh Rama. So, kesimpulannya di sini, walaupun Rama ini ramai yang memujanya sehingga kini, namun terdapat juga beberapa manusia yang tetap tidak menyukai Ravana. Dan ini dapat dibuktikan dengan sambutan Dussehra yang diamalkan iaitu untuk menyambut kemenangan cahaya terhadap kegelapan ataupun kebaikan terhadap kejahatan. Seperti yang diceritakan sebelum ini, Ravana merupakan makhluk yang baik pada awalnya. Namun disebabkan beberapa perkara yang berlaku telah menyebabkan Ravana menjadi jahat. Ravana dapat dilihat mempunyai sifat-sifat yang baik, namun sifat jahatnya itu iaitu tamak juga telah menyebabkan dia mati dibunuh oleh Rama. Jadi berdasarkan kajian ini yang dibuat tentang Ravana ini, kita haruslah sentiasa mengamalkan perkara yang baik kerana setiap perkara yang baik itu akan sentiasa mendapat kebenaran.
Walaupun saat kita membuat kebaikan itu, kita kalah terhadap kejahatan, percayalah suatu masa nanti pasti akan keluar kebenaran itu sendiri.